warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kitab Ad-Da' wad-Dawa' oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang ditahqiqkan oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari. Malam ni kita sambung pada muka surat yang ke-52, iaitu berkaitan dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesan daripada orang yang berbaik sangka kepada Allah. Macam mana kita nak bezakan orang yang berbaik sangka kepada Allah dengan cara yang betul berbanding dengan orang yang keliru di dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pengajian kita yang lepas, kita telah membicarakan apa yang diutarakan oleh Imam Ibn Qayyim, yang mana dia kata, jikalau orang tu dia berbaik sangka dengan Allah sehingga menyebabkan dia tidak takut kepada azab Allah, berbaik sangka dengan beranggapan bahawa Allah tidak akan menghukum dia bila dia melakukan dosa, itu berbaik sangka yang silap. Bukan itu yang dimaksudkan, kan? Berbaik sangka itu tidak sepatutnya menyebabkan seseorang itu berterusan bergelumang dengan dosa. Jadi cara untuk mengenali orang itu berbaik sangka yang betul, yang benar di sisi agama, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim, ialah dengan melihat kesan daripada dia berbaik sangka itu. Jadi kita sambung pada perenggan yang kedua pada muka surat 52. Sungguh Allah berfirman mengenai orang yang ragu terhadap keterkaitan pendengarannya dengan hal-hal yang bersifat partial. Inilah rahsia daripada firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan itulah dugaanmu, sangkaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu, akan dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Apa maksud dia? Keterkaitan pendengarannya dengan hal-hal yang bersifat partial. Maksud dia, separuh ada yang didengar oleh Allah, separuh tidak didengar oleh Allah, maka itu bukan sifat Allah. Allah Maha mendengar. Tidak ada satu pun yang tersembunyi atau yang terlepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Imam Ibn Qayyim disebut pada perenggan seterusnya, dia kata orang-orang itu menyangka Allah tidak mengetahui sebahagian besar perbuatan mereka. Ini merupakan sangkaan buruk mereka kepada Allah. Sangkaan ini pula lah yang kemudian membinasakan mereka. Begitulah keadaan atau kondisi setiap orang yang menentang sifat-sifat kesempurnaan dan karakteristik kemuliaannya,
serta mensifatinya dengan hal-hal yang tidak selayaknya bagi Allah, jikalau dia menyangka bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga, berarti dirinya benar-benar telah tertipu, terpedaya dan dikuasai syaitan, bukan kerana baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang macam mana yang dikatakan sangka baik. Kita duk sangka baik, Allah Taala akan masukkan kita ke dalam syurga. Kita overconfident, terlalu yakin, sehingga menyebabkan kita tak rasa bersalah bila kita melakukan dosa. Maka itu bukan sangka baik yang dikendaki dalam agama. Itu salah. Baik, kalau saya nak tarik perhatian tuan-tuan kepada apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan ayat ini, yang mana Imam Ibn Kathir apabila mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan bahawa ini adalah contoh sangkaan yang tidak benar, kerana ada manusia yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui banyak tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Maka ini adalah satu sangkaan yang tidak sepatutnya berlaku kepada manusia. Lalu Imam Ibn Kathir dia bawa satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Al-A'mash daripada Ammar, daripada Abdul Rahman ibn Yazid, daripada Abdullah, yang mengatakan pada suatu hari dia menutup dirinya dengan kain kelambu Kaabah di Kaabah. Dia tutup diri dia selimut dengan kain Kaabah. Lalu datang satu orang Quraisy dan dua orang iparnya dari kabilah Saqif, ataupun satu orang Saqif bersama-sama dengan dua orang Quraisy. Perawi dia tak berapa ingat yang mana satu, sama ada satu daripada kabilah Saqif, dua orang Quraisy, ataupun satu Quraisy dua Saqif. Jadi perawi dia tak berapa pasti. Mereka ni berperut buncit semuanya, tapi pengetahuan mereka terlalu sedikit. Lalu mereka mengatakan tentang suatu perbincangan yang tidak begitu jelas didengar oleh Abdullah bin Mas'ud, yang pada masa itu sedang bersembunyi di sebalik kain kelambu Kaabah. Salah seorang daripada mereka mengatakan bahawa, bagaimana pendapat kamu? Apakah Allah mendengar perkataan kita sekarang ini? Jadi dia kata, Allah Ta'ala dengar tak benda yang kita bercakap? Yang lain jawab, sesungguhnya bila kita keraskan suara kita, dia mendengarnya. Tetapi bila kita tidak mengeraskannya, dia tidak mendengarnya. Yang lain mengatakan bila dia mendengar sesuatu daripada perbincangan kita, berarti dia mendengar semuanya. Lalu Abdullah bin Mas'ud dia menceritakan bahawa dia membawakan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diturunkan ayat ini, yakni surah Fussilat ayat 22 hinggalah kepada ayat 23. Jadi cerita dia tuan-tuan sekalian, sebab orang zaman dulu dia memahami Allah Ta'ala itu dengan cara yang salah. Dia memahami Allah Ta'ala dengan cara yang salah. Dalam kisah ni dia cerita tentang orang ni, dia berperut buncit. Dia berperut buncit. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan akan dapati bahawa ada riwayat-riwayat yang menceritakan berkenaan dengan orang yang berperut buncit. Jadi benda ni benda yang menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Kenapa ada beberapa kisah yang menceritakan tentang orang yang berperut buncit? Ada sebab ataupun tidak ada sebab? Kalau tuan-tuan lihat beberapa riwayat yang berkaitan dengan orang yang gemuk ataupun berperut buncit, ada hadis yang masyhur berkenaan dengan hal ini. Tetapi para ulama mengatakan hadis-hadis yang mengatakan bahawa Allah benci orang yang gemuk ataupun berperut buncit,
hadis itu tidak sahih. Kan hadis itu tidak sahih. Jadi siapa yang malam ni rasa perut dia buncit, rasa dia gemuk, jangan risau. Jangan risau. Ulama kata hadis ini tidak sahih. Cuma hadis ni kadang-kadang digunakan oleh orang yang jual barang dan sebagainya, yang tujuan dia nak guna riwayat-riwayat itu untuk mengatakan bahawa kita kena diet, kita kena kurus dan sebagainya. Cuma malam ni saya nak ambil perhatian tuan-tuan sekalian oleh sebab dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Kathir, dia bawa cerita pasal orang tu perut dia buncit. Maka apa pandangan para fuqaha berkenaan dengan hal yang sedemikian? Contoh yang kita sebut tadi, iaitu benarkah ada riwayat yang kata Allah Ta'ala benci kepada ahli ilmu yang berbadan gemuk? Kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, dia kata ungkapan yang mengatakan Allah benci orang yang gemuk ataupun ahli ilmu, ulama yang berbadan gemuk, kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, hadis-hadis itu ataupun riwayat-riwayat itu tidak ada yang sahih dan tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, dia kata bila kita teliti hadis ini, jelaslah menunjukkan kepada kita bahawa hadis ini tidak berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kita tidak boleh menisbahkan hadis kononnya Allah Ta'ala benci kepada orang yang gemuk ataupun berperut boroi, tak boleh dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini walaupun ada beberapa riwayat daripada sahabat-sahabat Nabi, tapi hadis itu tidak sahih. Tidak sahih. Cuma ada beberapa hadis lain yang pada zahirnya nampak seolah-olah tercelanya orang yang gemuk ataupun yang berperut buncit. Tetapi apakah itu yang difahami oleh para ulama atau bagaimana kefahaman yang sebenarnya dalam agama? Baik. Maka contohnya tuan-tuan sekalian, hadis Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanun wa yashhaduna wa la yustashhadun wa yanzirun wa la yafun wa yadhharu fihimus siman. Nabi kata generasi yang terbaik adalah generasi pada zaman aku, kemudian zaman selepasnya, kemudian generasi selepasnya. Sesungguhnya pada masa akan datang, Nabi kata, akan ada kaum yang suka khianat dan tidak boleh dipercayai. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya. Mereka bernazar tetapi tidak melaksanakan nazar itu, dan nampak kelihatan pada mereka kegemukan. Nabi sebut yang tu. Mereka ni siapa dia? Kaum yang suka khianat, tak boleh dipercayai, kesaksian dia juga tak boleh diterima, bernazar tapi tidak laksanakan nazar, dan kelihatan mereka ni orang yang gemuk. Jadi kita nak kena faham berdasarkan kepada syarah yang betul, kan, huraian yang betul di sisi para ulama. Satu lagi contoh hadis dalam Sahih Muslim dan dalam Musnad Imam Ahmad, khairu ummatil qarnul ladzina bu'ithtu fihim thumma alladhina yalunahum thumma yakhlufu qaumun yuhibbuna as-samanah yashhaduna qabla an yustashhadu. Sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka, yakni di tengah para sahabat, kemudian generasi selepasnya. Kemudian datanglah satu kaum yang suka menggemukkan badan. Mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi. Yang ni tuan-tuan sekalian, ada dua hadis yang kita boleh ambil sebagai bahan untuk kita bincang. Jadi pasal apa? Tadi kita baca, bila kita tengok mufassirun seperti Imam Ibn Kathir, dia mentafsirkan surah Fussilat ayat 23, dia cerita pasal orang yang perut buncit. Dan
ini dua contoh hadis yang sahih, yang mana Nabi pun cerita pasal ada kaum yang suka menggemukkan tubuh dia. Maka ini termasuk hadis yang ada, yang dipanggil sebagai hadis muskil. Hadis muskil, hadis yang mana ada isu, ada problem, yang mana kita nak kena faham dengan cara betul. Tidak mudah untuk kita faham sebegitu. Apakah gemuk di sini bermaksud orang yang gemuk daripada kecil, ataupun orang yang memang macam tu tubuh dia, yang bukan pilihan dia, yang out of control? Kalau begitu, kenapa agama cela orang-orang yang macam ni? Maka jawapan itu dihuraikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata wa hadzal hadis muskil. Dia kata hadis ni termasuk hadis muskil. Benda yang jadi polemik, yang jadi tanda tanya orang-orang awam. Benda yang susah nak faham. Dia kata sebab apa menjadi muskil? Kenapa dia kata wa hadzal hadis muskil? Dia kata sebab gemuk ni, dia kata gemuk ni ada masa dia bukan pilihan kita. Dia jadi sendiri. Dia jadi sendiri. Kita kontrol macam mana sekalipun, dia nak gemuk, dia gemuk. Ada orang kurus, bukan sebab dia kurang makan. Makan banyak pun dia tak gemuk. Kan? Adik saya, tuan-tuan, adik saya perempuan. Adik saya nombor berapa yang perempuan. Kurus. Memang kurus. Anak dia semua bulat-bulat, montel-montel. Anak dia. Orang tengok anak lagi besar daripada mak. Dia kurus. Saya kata kat dia, makanlah coklat. Kau orang kata gemuk ni makan coklat, lepas makan tidur. Kan? Bagi gemuk, bagi berisi. Dia kata, abang, dia kata, buat semua dah, dia kata. Orang cerita, kata lepas tidur, mandi, lepas makan, mandi, nak bagi gemuk. Lepas makan, tidur, makan coklat, minum susu, semua hak orang kata boleh gemuk tu dia buat semua. Tak gemuk-gemuk. Yang kita ni makan sikit gemuk lah. Kan? Jadi manusia ni dia tak sama. Respon tubuh kepada makanan ni dia tak sama. Metabolisme kita tak sama. Tubuh kita berbeza. Tubuh saya dengan tubuh tuan-tuan tak sama. Ada orang makan sikit dia boleh gemuk. Ada orang makan banyak macam mana pun tak gemuk-gemuk. Jadi maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata gemuk ni, dia kata ada jenis gemuk yang bukan pilihan manusia. Bukan salah dia. Bukan salah dia. So dalam keadaan macam ni, kata Syekh Utsaimin, macam mana agama nak cela orang macam ni? Agama tak cela orang macam ni. Itu bukan maksud hadis ini. Bukan maksud dia. Maka kata Syekh Utsaimin, para ulama menjawab, maksud hadis ini, celaan ini ialah kepada orang yang memang sungguh dia makan, dia tahu bila dia makan macam tu akan menggemukkan dia, maka dia tak peduli tubuh dia gemuk dengan sebab makan. Itu maksud dia. Dia tak jaga diri dia, dengan sebab dia tak jaga diri dia menyebabkan dia gemuk, maka itu yang dimaksudkan oleh agama. Dia kata perhatian utama mereka ialah untuk memuaskan nafsu. Manakala ada orang yang gemuk bukan kerana pilihan dia, itu tidaklah dicela dalam agama. Kata Syekh Utsaimin, siapa yang gemuk bukan kerana pilihan dia, itu tidak dicela oleh agama. Sebagaimana orang tu tinggi, bukan pilihan dia, dia tinggi. Dia rendah, bukan pilihan dia. Dia hitam, dia putih, itu bukan pilihan dia. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa gemuk yang dicela bukanlah semata-mata gemuk itu semata-mata. Imam Nawawi kata, yang kata gemuk ni bukan maksud gemuk tu, tapi dia kata pasal sikap orang tu yang suka makan secara berlebih-lebihan, suka minum tanpa kawalan, yang tu yang dimaksudkan, bukan sifat fizikal orang tu. Kata Imam Nawawi, dia kata maksud di sini bukan semata-mata gemuk. Dia kata para ulama menjelaskan bahawa, mensyarahkan hadis itu, yang dicela ialah orang yang jadi gemuk kerana ikhtiar dia, kerana pilihan dia, kerana usaha dia sendiri. Maka siapa-siapa yang gemuk secara semula jadi,
itu tidak termasuk dalam hadis ini, kan? Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan ialah orang yang sengaja, dia tak peduli, dia nak makan tengah malam, dia nak makan banyak, dia tak kawal diri dia ikut nafsu makan dia, maka orang tu yang dimaksudkan dalam hadis-hadis tadi. Itu tuan-tuan sekalian. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, dia kata orang gemuk yang dicela dalam agama ialah orang gemuk sebab dia banyak makan dan lupa akhirat. Itu maksud dia. Orang gemuk yang lupa akhirat kerana lifestyle dia, gaya hidup dia. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, dia kata iaitu orang yang besar tubuh dia, gemuk kerana banyak makan dan lupa akhirat, dan kerana sedikit iman dia. Dia tidak ada rasa takut dan bimbang kepada Allah, dan dia tak peduli tentang perintah dan larangan Allah. Manakala orang yang gemuk bukan sebab dia tidak peduli hukum hakam agama, maka itu tidaklah membahayakan. Dia semula jadi, yang itu tidaklah yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan di sini ialah orang yang tidak peduli tentang peraturan-peraturan, orang yang tak peduli tentang hukum hakam, maka itu yang dimaksudkan dalam agama. Cuma tuan-tuan, saya nak sebut satu benda, kan? Saya nak sebut satu benda yang kadang-kadang kita ni kalau bab makan ni kita nak kena ambil tahu. Hari ini pilihan makan tu banyaklah, terutamanya kita di Penang, kan? Di Penang ni orang kata syurga makan. Saya kawan-kawan saya lawyer-lawyer di Kuala Lumpur, kalau holiday je, school holiday, datang Penang semua. Saya kata kenapalah datang Penang, aku nak makan nasi kandak pun payah. Kan? Orang Kuala Lumpur pakat datang Penang, kita nak makan pun susah tuan-tuan, dengan jam jalannya, dengan kedai penuh orang. Pasal datang Penang buat apa, pilih tempat lain. Dia kata Penang ni ada dua, dia kata, yang dia suka sangat datang Penang. Satu, makan, kan? Yang kedua pelancongan lah, hotel, pantai apa semua. Baik, dalam agama kita tuan-tuan, makan ni bukan kata benda yang tak bagus. Kita enjoy makan, cari tempat sedap dan sebagainya. Tapi yang saya nak pesan malam ni, bagi para suami, jangan dia seorang yang makan sedap, tapi isteri dengan anak-anak di rumah dia lupa. Tak bagus. Yang tu tak bagus. Kalau kita sebagai suami, kita boleh keluar rumah, kita enjoy pemandangan, makan dekat Seagate, tengok view cantik apa semua, isteri kita juga berhak untuk menikmati benda tu. Anak-anak kita juga berhak untuk menikmati perkara itu. Jangan kita hanya spend duit dengan kawan-kawan kita, tapi kita lupa anak bini kat rumah. Balik tengah malam, isteri makan apa kita tak tahu, anak makan apa kita tak tahu. Tak boleh. Ini bukan akhlak yang baik. Tambah pula sekarang ni, orang kita dia keluar dan minum bukan hanya untuk kopi, tapi style tu dia beli sekali. Kan, makan tempat mahal. Ada ke kopi RM20 tuan-tuan? Kan? Kopi 20, itu bukan kopi tu. Tapi nak tunjuk bahawa kita beli bukan sekadar kopi, tapi dia punya suasana dia. Apalah salahnya kita bawa isteri kita, bawa anak-anak kita juga untuk menikmati apa yang kita nikmati dengan kawan-kawan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Daud, hadis ni dalam Sunan Abi Daud, antud'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita aw iktasabta wala tadrib alwajh wala tuqabbih wala tajhur illa fil bait. Nabi kata hendaklah dia bagi makan bagi isterinya sebagaimana dia makan. Apa yang kita makan, itu yang kita bagi makan kat isteri. Kalau kita jumpa makanan sedap di luar, beli, bungkus, bawa balik. Tunjuk yang kita ni ingat dekat dia, yang kita sayang dekat dia, menyebabkan kita beli, kita tapau, bawa balik untuk dia juga rasa benda yang kita rasa. Bagi pakaian dekat dia sebagaimana pakaian hak kita pakai.
Kalau kita pakai brand yang tertentu dengan harga yang tertentu, kualiti yang tertentu, maka kualiti yang sama, status yang sama mesti kita bagi kepada isteri kita. Ini yang kata sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita je pandai nak pakai yang branded tapi isteri kita abaikan. Jangan. Dan Nabi kata, wala tadribil wajh, jangan pukul wajah dia. Kalau kita betul-betul mengaji sunnah, kita takkan pukul wajah isteri kita. Takkan pukul. Apa nama tempeling ke, tampak ke, sepak ke, apa-apa istilah sekalipun, pada wajah jangan kita buat. Mana-mana suami yang tidak pernah memukul wajah isterinya, itulah suami yang benar-benar mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita pukul dia pada wajah, maka itu menjadi luka dalam diri dia. Dia jadi parut dalam diri dia. Lepas tu tidak mendoakan keburukan baginya. Kita jangan cela isteri kita, jangan cela. Saya pernah buat kes, tuan-tuan. Satu orang suami ni, dia kata isteri dia macam-macam. Dia kata muka hang ni, dia sebut tu kemaluan tu, dia sebut kemaluan. Apa dia tak mau sebut lah. Muka hang tu macam tu, dia sebut muka hang. Kita, tuan-tuan, kita bergaduh, kita berbeza pendapat dengan isteri kita, jangan sekali-kali kita cela dia dan kita buat banding muka dia ke, badan dia ke, macam benda yang buruk. Jangan. Ada kes di mahkamah, satu orang suami dia kata, hang ni macam kerbau pendek. Dia sebut kerbau pendek. Benda yang tak bagus. Fizikal manusia, apatah lagi dia isteri kita, jangan kita banding dengan benda-benda yang buruk. Maka kata Imam Malik, dia kata contoh suami yang buruk ialah suami yang makan sedap di luar tapi dia abaikan keluarga dia. Ini contoh suami yang buruk. Dia macam-macam makan sedap-sedap tapi dia lupa bagi dekat keluarga dia. Kata Imam Malik, qabihun birrajul, dia kata betapa buruknya lelaki yang pergi makan makanan yang sedap-sedap tapi dia mengabaikan ahli keluarga dia. Ini kata Imam Malik. Jadi buruk benda-benda yang macam tu. Dan kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata janganlah seorang suami makan satu makanan yang khusus untuk dia, hak sedap-sedap, tapi itu tidak diberikan kepada ahli keluarga dia. Jadi ini contoh, tuan-tuan sekalian, pesanan-pesanan para ulama supaya kita ni bagi sama, kan? Kalau kita enjoy kehidupan kita, hendaklah isteri kita juga enjoy, seronok, menikmati rezeki, nikmat yang ada atas dunia. Anak-anak kita pun juga merasai, kan, nikmat yang ada di atas dunia ini. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, kita sambung, tuan-tuan sekalian. Perenggan yang paling bawah, muka surat 52. Perhatikan baik-baik dan renungkan betapa pentingnya hal ini. Bagaimana mungkin dalam hati seorang hamba berkumpul keyakinan bahawasanya dia akan bertemu Allah. Dia mendengar perkataannya, yakni Allah mendengar perkataannya, perkataan hamba. Melihat di mana dia berada. Allah Ta'ala maha melihat di mana kita berada sekalipun. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang nampak dan yang tersembunyi pada diri kita manusia. Tidak ada satu pun rahsia yang tersembunyi daripada Allah. Dan dia akan berdiri, kita ni manusia akan berdiri di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Serta dia akan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Kita akan disoal. Setiap benda yang kita buat akan disoal oleh Allah. Sementara itu dia justru melakukan perkara-perkara yang membuatkannya murka, yakni membuatkan Allah Ta'ala murka. Acuh tidak acuh, maknanya tidak ambil berat
taat terhadap perintah Allah dan mengabaikan hak-hak Allah, meskipun demikian dia menganggap dirinya masih tetap berbaik sangka kepadanya. Bukankah semua ini bersumber dari jiwa yang tertipu dan angan-angan kosong belaka? Macam mana? Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala, kita buat apa pun tuan-tuan, Allah Ta'ala maha mengetahui. Umar Khattab, dia pernah tulis surat kepada satu orang staff dia, yang mana staff dia ni tugas dia jadi utusan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Umar Khattab ni, dia ada satu orang, yang orang ni asal dia dari Syam. Syam ni zaman dulu, kalau sebut Syam, dia boleh jadi Palestin, dia boleh jadi Jordan, dia boleh jadi wilayah sekitar itu. Syria pun boleh jadi. Kalau sebut Syam zaman dulu, dia boleh jadi Syria, boleh jadi Jordan, boleh jadi Palestin. Jadi Sayyidina Umar Khattab, dia ada satu orang pegawai dia, staff dia, yang mana dia, pegawai dia ni asalnya daripada Syam, dan dia ni ditugaskan untuk menjadi utusan Sayyidina Umar Khattab. Satu hari dia ni hilang, gaib, tiba-tiba je hilang. Macam kita lah, kawan-kawan kita yang selalu datang kuliah, kita selalu nampak kan, tiba-tiba kuliah malam ni tak ada, malam esok pun tak ada, dah seminggu, dah 2 minggu, dah tak ada, hilang. Jadi itu yang berlaku kepada utusan Sayyidina Umar Khattab yang berasal dari Syam. Lalu Umar pun bertanya, kat mana dia ni, si Fulan bin si Fulan ni, sekarang ni dia kat mana, dia buat apa sekarang? Lalu ada orang yang tahu tentang hal keadaan si Fulan ini. Dia kata, si Fulan ni yang pernah jadi utusan Umar Khattab, sekarang ni dah jadi kaki botol, dah jadi kaki mabuk. Kerja dia duk ketagih arak, minum. Lalu Umar Khattab, dia panggil juru tulis dia, dan dia suruh tulis. Dia kata, tulis min Umar bin Al-Khattab ila Fulan bin Fulan, daripada Umar Khattab kepada Fulan bin Fulan. Apa dia tulis? Dia kata, salamun alaik, selamat ke atas kamu. Tuan-tuan, ini satu contoh yang ditunjukkan oleh Umar Khattab, yang mana kita pun tuan-tuan kena buat benda lagu ni. Orang ni dia jahat macam mana sekalipun, dia buat silap macam mana sekalipun, kita tetap doakan keselamatan untuk dia. Apatah lagi kalau kita dengan anak kita, kita nak marah dia macam mana sekalipun, kita tak puas hati dengan dia macam mana sekalipun, kita nak start berbicara dengan anak kita atau dengan kawan kita atau dengan jiran kita, salam dulu. Ni kadang-kadang kita bagi salam ke anak kita, dia tak jawab. Ajar dia, didik dia, kena jawab salam. Yang mak bagi salam, yang ayah bagi salam, kena jawab salam dulu. Walaupun dia buat silap macam mana sekalipun, kita mulakan percakapan, conversation itu dengan salam. Salamun alaik. Walaupun dia buat salah. Umar Khattab tahu, dia dah dapat berita orang ni dah jadi ketagih, dah jadi kaki botol, dah minum arak, daripada satu orang yang baik dah bertukar jadi orang yang tidak baik. Budak-budak sekolah hari ni tuan-tuan, pergi sekolah awal bukan sebab nak baca buku ke, sebab nak pergi awal supaya tidak ketinggalan pelajaran. Tak. Dia cari tempat yang sunyi, surau sekolah ke apa ke, pergi dating laki perempuan, seorang tu menjaga kat depan. Ini budak-budak hari ni.
report dekat mak dengan ayah, kata anak encik ni, anak tuan, anak puan ni begini. Mak ayah bukan orang kampung, bukan orang yang tak ada jawatan, orang yang pangkat tinggi, tapi dia tak heran. Dia tak heran dengan perangai anak dia yang macam tu. Kita sebagai ibu, tuan-tuan, kita sebagai bapa, kita kena ambil tahu anak kita buat apa sekarang. Dan kalau anak kita buat silap, kita kena ambil berat. Jangan abaikan begitu. Jadi Umar Khattab, bila orang bagi tahu dekat dia yang dulu ni, yang jadi utusan dia ni, sekarang duk minum arak, dia panggil tukang tulis dia, tulis salamun alaik, salam ke atas kamu. Lepas tu Umar Al-Khattab kata, fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu ghafiriz dzambi wa qabilit taub syadidil iqab syadidil iqabi dzit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Umar Khattab kata, sungguh, dia petik ayat Quran, sungguh untukmu aku menyanjung Allah, memuji Allah yang tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang berhak selain daripada dia. Allah itu maha mengampuni dosa dan maha menerima taubat. Lagi keras hukuman dia. Kita tukar sikit suasana tu. Cuba tuan-tuan ingat balik masa kita panggil anak kita. Bila anak kita buat salah di sekolah, cikgu disiplin ataupun kaunselor panggil kita dan sebagainya, kita dah tahu dah anak kita buat salah. Macam mana kita panggil anak kita untuk bercakap dengan dia? Setengah orang, tuan-tuan, tandan anak buka mulut, dia bagi penampak. Tandan anak buka mulut, tandan dia bagi penjelasan, kita bagi penampak. Ini cara yang salah dalam mendidik anak. Salah. Kita kena didik anak dengan menggunakan hidayah, mengharapkan hidayah daripada Allah. Kena mula dengan cara baik, man to man talk, ataupun apa-apa istilah slow talk dan sebagainya. Panggil dia, duduk, bagi salam dekat dia, kita puji Allah kan, alhamdulillah, kita puji dia kan. Ayah dengan mak, papa dengan mama dah besarkan kamu sekian-sekian, kamu ni dah pandai, lahir, masa lahir ayah rasa syukur sangat tengok kamu ni cantik, semua orang puji kau ni cantik dan sebagainya. Saya sendiri, tuan-tuan, bukan kata anak saya tak pernah ada masalah, anak saya juga ada masalah, tapi bila kita nak bercerita tentang kesalahan dia, kita puji Allah dulu. Kita puji Allah. Macam mana Allah Ta'ala kurniakan kepada kita bila dia lahir ke dunia dengan cantiknya dia. Cantiknya anak kita ni, kita cerita dekat dia. Macam mana semua orang menangis syukur melihat cantiknya dia. Tok pun menangis seronok, nenek pun menangis seronok, semua orang pakat seronok tengok cantiknya hang ni. Itu cara dia. Puji dia. Tapi puji itu kita sandarkan kepada Allah, pemilik pujian yang sebenarnya. Itu cara dia. Bukan kita anak kita buat silap, kita bagi penampak tanpa kita bercakap elok-elok dengan dia. Itu cara yang salah. Dan selepas memuji Allah, Umar Khattab menggunakan perkataan allazi la ilaha illahu, yang ni ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kalimah-kalimah ini, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Maknanya kita punya asas, tuan-tuan sekalian, foundation kita adalah tauhid, akidah tauhid. Bila kita nak perbetulkan seseorang, apatah lagi dia tu anak kita ataupun kawan baik kita ataupun jiran kita, kita punya asas kita adalah akidah tauhid. Bukannya hatred, kebencian, bukannya kita maki hamun dia, bukan. Kita utamakan akidah tauhid. Lepas tu baru masuk sikit, iaitu ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah itu maha mengampuni dosa
Kita start yang tu. Orang ni buat salah ni. Apa salah dia? Dia minum arak. Dia penagih, dia ketagih arak. Minuman keras, dia mabuk kaki botol. Maka kita mulakan dekat dia bahawa Allah Maha Pengampun. Supaya dia tahu dia ada peluang untuk memperbaiki kesilapan dan kesalahan dia. Bukan main baik sangka ikut suka ikut dan tak. Dia kena tahu Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Hang minum banyak mana sekalipun, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa hang. Tapi dengan syarat, apa dia? Iaitu ghafiriz zambi wa qabilit taubah. Dia Maha menerima taubat. Hang kena taubat. Hang taubat, baru Allah Ta'ala ampun dosa hang. Kalau hang tak taubat, macam mana Allah Ta'ala nak ampunkan dosa hang? Tapi nombor 3 tuan-tuan, syadidil iqab, keras hukuman dia. Manakala kita tidak perbetulkan kesilapan kita, kita kena tahu hukuman Allah sangat dahsyat. Jangan ambil mudah, kan? Jangan pandang ringan akan kemurkaan Allah. Jadi 3 benda tu tuan-tuan. Allah Ta'ala Maha Mengampun, Maha mengampuni dosa, Allah Ta'ala terima taubat, dan Allah Ta'ala juga keras hukuman dia. Baru balance, kan? Baru kita balance. Lepas itu Allah Ta'ala Dzit Taul, Allah Ta'ala mempunyai kurniaan. Allah Ta'ala mempunyai kurniaan. Tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Hanya kepada dia kembali semua makhluk. Lepas tu Umar kata apa tuan-tuan? Umar kata, ud'u Allah li akhikum an yuqbila biqalbih wa an yatuba Allah. Berdoalah kepada Allah untuk saudara kamu supaya dia dapat menerima hidayah dengan hatinya. Semoga dia dapat bertaubat kepada Allah. Tengok, tak ada nak hina orang, nak cela orang jahat, tak. Tapi doa supaya dia terbuka hati dia untuk menerima petunjuk daripada Allah. Itu cara Umar Khattab. Dan bila surat Umar Khattab itu sampai kepada utusan dia tadi yang kaki minum ni, utusan dia ni duk baca surat tu tuan-tuan. Dia baca, dia duk ulang baca. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah yang Maha mengampuni dosa, Maha menerima taubat, keras hukuman dia. Kata si fulan ini bermaksud Allah telah mengingatkan aku akan hukumannya dan telah memberikan janji kepadaku jikalau mahu memohon keampunan kepadanya. Dalam riwayat lain, kisah yang sama, bila dia ulang baca, dia menangis tuan-tuan. Dia menangis. Dan dalam satu riwayat ni kata dia kemudiannya meninggal dunia dengan pengakhiran yang baik. Dengan pengakhiran yang baik. Maka bila cerita orang ni mati, meninggal dunia sampai kepada Umar Khattab. Bila sampai kepada Umar Khattab, apa kata Umar? Hakadha fasna'u. Macam inilah yang sepatutnya dilakukan. Jikalau kamu melihat saudara kamu tergelincir pada suatu kesalahan, kalau kita tahu ada saudara kita, ahli keluarga kita, kawan kita dia buat silap, terjebak dengan dosa dan sebagainya, maka tugas kita ialah tunjukkan dia jalan yang benar. Ajaklah dia kepada kebaikan. Berdoalah kepada Allah supaya dia taubat. Dan janganlah jadi kawan syaitan untuk menyesatkan dia. Berapa ramai kawan-kawan kita tuan-tuan yang dah tak datang masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita yang dulunya rajin sembahyang, sekarang duk berpeleseran dan sebagainya. Berapa ramai di kalangan kita bila tahu yang kawan kita ni dah tak datang masjid, dah tinggal dah amal-amal soleh. Berapa ramai di kalangan kita yang doa kepada Allah supaya kawan kita tadi diberikan hidayah oleh Allah. Ini yang kita kena tanya diri kita.
Yang mana penting, tuan-tuan sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiarkan supaya kawan-kawan kita tadi, ahli keluarga kita dan sebagainya kembali ke pangkal jalan. Janganlah kita bila jadi ibu, jadi bapa, yang kita pandainya halau anak keluar daripada rumah. Aku tak mau tengok muka hang. Lepas tu budak ni, kita tak bimbing dia, kita tak didik, yang kita tahu halau je. Nak tunjuk kita ni ada power dalam rumah kita. Maka dia akan jauh daripada kita. Kenapa kita tak boleh berperanan sebagai ibu, sebagai ayah yang mendidik dia secara berterusan? Bila hati dia nak terbuka, itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang, tapi Allah yang bagi hidayah kepada sesiapa yang dia mau. Maka tugas kita hanya bimbing. Tugas kita hanya didik, ajarkan. Soal dia nak insaf ataupun tidak, itu urusan Allah. Maka janganlah kita menjauhkan manusia daripada hidayah. Janganlah kita jauhkan manusia daripada petunjuk. Sebaliknya kita bawakan dia kepada petunjuk. Soal sama ada pintu hati dia terbuka ataupun tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.